أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah, dan maha suci Engkau. Sesungguhnya aku di kalangan orang-orang yang menzalimi, menganiaya diri sendiri. Itulah ungkapan Nabi Allah Yunus alaihi salam ketika berada dalam kegelapan perut ikan yang besar yang menelannya, sedaya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui akan kesalahan tadi dan tasbih kepada Allah, memuji pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat tasbih tersebut dikeluarkan, Allah Taala memerintahkan, maka dikeluarkan Nabi Allah Yunus daripada ikan yang tadi. Bagaimana pentingnya kita mengakui kesalahan kita, dan bahkan sebagaimana Ustaz Fazul sebut tadi, menzalimi diri sendiri ialah dengan melakukan kesalahan tadi, saya melakukan kesalahan maksiat, dan yang paling penting daripada itu kita mengakui dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab pasti untuk menggerunkan hati-hati kita semua supaya kita berhati-hati berjalan di atas muka bumi ini, supaya di dunia pun kita selamat dan akhirat juga kita selamat, dan kita dibebaskan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada neraka yang panas. Dengan doa kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari sama-sama kita lihat kepada apakah sinopsis ringkasan bagi halaman 233. Daripada ayat 98 hingga 99 kita akan menyambung kisah Nabi Musa. Allah memberi komentar tentang Firaun secara spesifik pada ayat 98 hingga 99. Dan kemudian kita diberikan kesimpulan, kita berada di penghujung surah Hud ini, iaitu ibrah daripada kisah umat yang zalim di dunia ini. Apakah yang diharapkan? Apakah yang perlu kita ambil pelajaran, ya, ibrah pengajaran itu pada ayat 100 hingga 102. Dan kemudian ibrah daripada kisah Al-Quran dalam bentuk adanya balasan di akhirat, ya, maksudnya apakah yang kita boleh bayangkan, yang boleh kita lihat sebenarnya tentang azab yang perlu kita jauhi, dan juga kebahagiaan sa'id yang akan kita baca sehingga ayat 108. Allahumma arhamna bil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود
وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ صدق الله العظيم bawa kepada resolusi kita pada hari ini, iaitu pada ayat yang ke-99. Apakah yang perlu kita laksanakan, tuan-tuan? Berikan yang terbaik dalam dunia ini. Kerana apa? Kerana apabila kita beri yang terbaik, maka insya-Allah kita akan dapat yang terbaik atas kebenaran. Yang kedua, selalu berfikir risiko di sini dan di sana, di sini di dunia dan di sana di akhirat, dengan kisah yang terpapar dalam Al-Quran. Kalau kita dapat nikmat, kita nakkan kalau boleh nikmat itu makin kekal.
makin mantap bila sampai di akhirat nanti, dengan syarat kita ikut kepada keadilan. Dan yang ketiga, bahagia kekal abadi perlu diusahakan dari sekarang. Ia bukannya lahir Islam terus saya akan masuk syurga, bukan. Ia perlu diusahakan, perlu disyukuri, dan moga-moga Allah jadikan kita pengikut yang menjejak nabi-nabi yang disenaraikan dalam surah Hud. Allah, la ilaha illallah. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu warada, iaitu menuju ataupun datang, ya, sebagaimana kita bincang tadi 11 kali disebut di dalam al-Quran. Dan kalau katakan Firaun nak bawa auratnya, bawa orang kepada air, kepada nikmat, tetapi rupa-rupanya bila zalim di dunia, kita gunakan nikmat untuk kezaliman, maka di akhirat nanti pemimpin-pemimpin zalim akan bawa dia punya umat dia, rakyatnya pergi ke mana? Fa'auradahumun nar. Yang kita doakan pemimpin-pemimpin yang ada, yang menonton My Quran Time pada hari ini, pastikan semak apa yang kita buat pada hari ini. Kita banyak guna masa, kita banyak guna duit, pening kepala. Pastikan atas dasar nur, bukannya zulumat daripada sesuatu yang tidak ada asas. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Jom kita belajar sedikit tajwid hari ini. Di hujung-hujung pengajian berkenaan dengan lam qamariyah dan lam syamsiyah ini, kita nak belajar hari ini ialah kesalahan bacaan dalam lam syamsiyah. Semalam lam qamariyah kesalahan. Hari ini kesalahan bacaan dalam lam syamsiyah adalah tidak menyempurnakan idgham dengan betul. Contoh ayat innahu huwat tawwabur rahim. Huwat tawwabur rahim. Okey, at-tawwab. Daripada waw itu terus masuk kepada ta. Dia tak boleh lagi kita panjangkan waw innahu huwat. Tak boleh huwat, tak boleh. Dia terus masuk. Kalau at-tawwab sahaja kita mudah nampak. Tapi bila disambung dengan sebelahnya kerana ada lagi alif, hamzah wasal dan lam, kita jadi keliru sehingga kita baca ada sebahagian pembaca membaca waw itu tidak masuk betul-betul dalam ta. Sedangkan dia kena baca dengan idgham. Lam syamsiyah ni kerana berjumpa dengan ta, kita terus masuk innahu huwat tawwab. Tak boleh huwat, tak boleh panjangkan wa itu. Juga pada as-samad, Allahus samad, kita baca surah al-ikhlas, Allahus samad terus. Jangan Allahus samad, tak boleh hus, tak boleh panjangkan hu itu. Hus terus. Allahus samad. Terus dia jadi apa? Ini alif lam syamsiyah. Lam itu terus dimasukkan ke dalam sad secara total. Dah dari sudut bacaan lam itu dah tidak ada kerana dimasukkan ke dalam sad. Juga yang terakhir, qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Juga lam tersebut dimasukkan ke dalam huruf nun. Itu kita jaga-jaga bila lam syamsiyah ini, maknanya lam itu dimasukkan ke dalam huruf syamsiyah yang ada 14 tersebut, masuk itu secara total. Hanya lam itu hanya tinggal pada tulisan saja, adapun pada bacaan dimasukkan ke dalam ataupun disebut sebagai idgham syamsi. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا يا الله والحمد لله رب العالمين.